warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mushtaka wa bikal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita berbincang berkenaan dengan Sya'ban tahun ketiga Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha. Rasulullah dia tak berkahwin dengan serentak, dia berkahwin dengan Hafsah pada bulan Sya'ban. Beliau ialah Hafsah binti Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah pun berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi yang merupakan salah seorang ahli Badar serta salah seorang dalam kalangan Muhajirin dan meninggal dunia di Madinah. Rasulullah SAW berkahwin dengan Hafsah selepas tamat iddahnya pada tahun 3 Hijrah. Menurut Ibn Sa'd, Rasulullah SAW menikahi Hafsah radhiyallahu anha pada bulan Sya'ban 30 bulan dari tarikh Hijrah dan 2 bulan sebelum peperangan Uhud. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meminang dan berkahwin dengannya ada diceritakan menerusi riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umar bin Al-Khattab, ketika Hafsah binti Umar menjadi janda sepeninggalan Khunais ibn Huzafah As-Sahmi, dia termasuk sahabat Rasulullah SAW yang menyertai perang Badar yang wafat di Madinah. Lalu Umar berkata, "Engkau dengan Hafsah binti Umar?" Dia menjawab, "Aku akan fikirkan dahulu." Aku menunggu beberapa malam. Lalu Osman memberi jawapan, "Aku membuat keputusan untuk tidak berkahwin pada waktu sekarang." Umar berkata, "Lalu aku menemui Abu Bakar dan berkata pula, 'Jika engkau mahu, aku nikahkan dengan Hafsah binti Umar.' Abu Bakar diam tanpa menjawab pertanyaanku sedikit pun. Maka dia lebih membuat aku marah daripada Osman. Aku pun menunggu selama beberapa malam. Kemudian Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW dan aku menikahkannya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertemu denganku dan berkata, 'Barangkali engkau merasa marah ketika menawarkan Hafsah padaku dan aku tidak memberi jawapan padamu.' Aku berkata, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya tiada apa yang menghalangku untuk menerima apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku telah mengetahui Rasulullah SAW bercakap tentang Hafsah, maka aku tidak mahu menyebarkan rahsia Rasulullah SAW. Sekiranya baginda meninggalkannya, nescaya aku akan menerimanya.' Riwayat Al-Bukhari. Kemudian seterusnya Ramadan tahun ketiga Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau ialah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Amiriyah. Beliau dipanggil sebagai Ummul Masakin, iaitu ibu bagi orang-orang miskin pada zaman jahiliyah, kerana beliau suka memberi makan dan bersedekah kepada orang miskin. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW,
Beliau berkahwin dengan Abdullah bin Jahash. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibn Abdul Bar dan juga Al-Imam Az-Zahabi. Suaminya telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Lalu Rasulullah SAW telah menikahinya pada tahun 3 Hijrah. Rasulullah SAW menggaulinya sebagai suami isteri selepas baginda menggauli Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah. Akan tetapi Zainab radhiyallahu anha berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama, lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan sahaja, kerana beliau meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih lagi hidup. Namun Qatadah menyebutkan Zainab binti Khuzaimah sebelum berkahwin dengan Nabi SAW adalah isteri kepada Tufai ibn Al-Haris. Ini merupakan pendapat Ibn Shihab Az-Zuhri. Manakala Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani pula berpendapat Zainab binti Khuzaimah adalah isteri kepada Tufai ibn Al-Haris bin Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian beliau dinikahi pula oleh saudaranya Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah yang kita bacakan ini, saya rangkumkan bahawa pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Pertama, dalam hal ni dia berkahwin dengan Hafsah. Dan yang kedua, dia berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Baca sejarah Nabi kahwin, kita akan dapati bahawa terlalu banyak sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab yang Nabi kahwin ni sama ada sebab menolong sahabatnya, menolong anak-anak yatim, atau meredakan suasana, atau juga menghormati sahabat-sahabat kanangnya, atau juga kerana dapat mengekang masalah yang mungkin akan dihadapi dan hilangnya kita rasa tidak puas hati. Semua asbab-asbab tersebut. Kalau nak kira sejarah isteri-isteri Nabi, semuanya janda-janda, kecuali seorang sahaja, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hak lain semua janda. Jadi Hafsah ni kita tahu kedudukan dengan Sayyidina Umar Rasulullah SAW amat rapat. Bahkan dia antara orang yang menjadi sayap kepada Rasulullah SAW. Buah fikirannya, ketajamannya, keberaniannya, ketegasannya, kehebatannya, semua lengkap. Jadi bila salah seorang daripada anaknya iaitu Hafsah telah meninggal dunia, isterinya syahid dalam perang, suaminya dalam peperangan Badar, maka Rasulullah SAW berkira-kira untuk mengambil menjadi isteri. Ini style Arab, dia tak biar lama, tak apalah kerana itu, tak. Sebab dia tahu keperluan-keperluan tertentu, sementara lagi seperti Sayyidina Umar. Maka bila dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Umar ni, inilah peranan bapa. Dia, kelemahan bapa mutaakhir ni, anak dibiarkan begitu saja. Anak perempuan, dah kau kerja, dah kau pandai, dah kau cerdik, dah kau berkejaya, hang carilah apa-apa yang hang nak, abah bakal setuju je lah. Jadi itu biasa. Tapi orang zaman dulu, anak-anak dia berjaga. Dia akan kahwinkan dengan orang yang dia rasa sekupuk, yang sesuai. Dia akan cakna, dia akan juga berdoa pada Allah. Dia tak menanti sahaja. Jadi perbuatan ini Sayyidina Umar. Sepatutnya kalau kita kata perempuan kena tunggu je lah. Betul tunggu, tapi dia ada adabnya, dia ada akhlaknya, dia ada caranya, dia ada perkara yang sepatutnya diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu telah berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar, berkira-kira selepas habis iddah untuk meminang Hafsah.
Sayyidina Umar tak tahu hal tu. Sayyidina Umar awal lagi dia pergi bertemu dengan Osman. Tapi Osman dia jawab dengan bahasa mudah, dia tak nak. Bila Sayyidina Osman jawab dia tak nak lagi, maka Sayyidina Umar tanya kepada Abu Bakar. Yang menjadi masalahnya, Abu Bakar ni tak jawab. Sehingga kesudah tak jawab. Tak jawab ni masalah. Akhirnya Rasulullah SAW pinang. Seledang kahwin. Selesai kahwin, Abu Bakar pergi bertemu dengan Sayyidina Umar dan berkata, boleh jadi kamu merasa tidak selesa dengan sebab aku diam, aku tak kata nak, aku tak kata tak nak kepada kamu, aku diam sahaja. Dia kata, ya, betul. Memang ada perasaan nak marah. Sekurang-kurangnya beri jawapan, aku boleh berkira-kira dengan orang lain pula. Bila ini berlaku, maka Abu Bakar kata, sebenarnya Rasulullah telah bagi tahu ke aku dan bincang dengan aku dan nyatakan hasratnya. Jadi kaedah menyatakan al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimesyuaratkannya itu adalah orang yang amanah. Orang yang amanah, orang yang diberi amanah. Jadi Abu Bakar dia tepati, dia tak bagi tahu. Kita ni tak sudah beri pun mesyuarat bocor satu-satu. Sebelum lagi siap dah resolusinya, siap dah keputusannya, begini payah nak cari. Kalau sekarang kalau kaki-kaki WhatsApp, kaki-kaki maklumat tu mudah sangat. Apa yang dia cakap tu itulah yang akan digariskan. Jadi sekarang ni masalah kita walaupun high tech, isunya ialah bocornya maklumat. Masalah termasuk dalam masalah lain, bocor maklumat. Tuan-tuan tengok, hatta dalam misi peperangan pun, apa yang berlaku di Palestin kita tengok, boleh senarai orang ni hadir perang ni, jumlah gini, nama tentera gini. Itu dia kenal tu. Ini dia masalah kita ni. Jadi menjaga maklumat adalah amat-amat penting. Menjaga dengan betul adalah amat-amat penting. Sebab itu Nabi SAW bincang dengan Abu Bakar tak beri jawapan. Keduanya, Hafsah ni salah seorang isteri yang cukup hebat. Oleh kerana dia ni anak Sayyidina Umar, sedikit sebanyak perangai tu ada buah, berani, cerdik, bertanya dengan Rasulullah dan seumpamanya. Jadi timbul soalan perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya itu, pertama isteri juga menjadi muallimah atau tok guru kepada generasi seterusnya dan menyampaikan ilmu kepada khalayak ramai. Isu dalam kain, dalam rumah, biasa siapa tahu kecuali isteri. Maka kita tengok Aisyah telah meriwayatkan lebih 2000 hadis. Hafsah juga meriwayatkan banyak juga hadis walaupun tak sebanyak Aisyah. Dan isteri lain yang ada jawab riwayat 1, 2 hadis, 3, 4 hadis. Semuanya akan tersebar. Itulah rahsia kenapa Rasulullah SAW berkahwin seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tak nak anak-anak dia semua ni ataupun hak buah-buah ni menjadi susah. Anak-anak, orang panggil anak-anak tiri lah, ataupun kita kata hak buah-buah ni jadi susah. Rasulullah tak nak macam tu. Rasulullah SAW nak bagi semua supaya mereka dapat makan, supaya dapat hidup. Macam contohnya Ummu Salamah. Bila matinya Abu Salamah, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah bila mati, Ummu Salamah dia kata apa? Tak ada dah orang lebih baik pada Abu Salamah. Tak ada. Abu Salamah ni baik. Tapi Nabi ajar doa kepada Ummu Salamah. Antaranya wakhluf li khairan minha. Ya Allah, khairan minhu. Ganti Allah ma'jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala atau ganjaran dengan sebab musibah yang aku kena, ganti lebih baik daripada itu.
maka akhirnya Rasulullah pinang, maka Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Rasulullah SAW ajar kepada anak-anak Abu Salamah seperti Amru bin Salamah, hadis yang masyhur, qul ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, makanlah dengan memulakan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan makanan yang paling dekat dengan kamu dulu. Dia ajar. Jadi akhlak itu bawah Baitun Nabawi, maka terserlahlah. Kemudian seterusnya kita katakan bahawa sebab semua ni kita akan cerita secara panjang lebar di ujung. Semua kita cerita isteri-isteri Nabi ni panjang. Di ujung, di belakang tu Ummahatul Mukminin. Satu-satu kita bahaskan, bermula dengan Khadijah radhiyallahu anha sampailah seterusnya. Seterusnya kita nyatakan bahawa Rasulullah SAW juga berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Tengok, Zainab ini adalah seorang yang amat baik, orang yang pemurah, orang yang benar-benar lemah lembut dengan anak-anak yatim. Ini hebatnya Khuzaimah dan orang-orang miskin. Sebab itu dia digelar sebagai Ummul Masakin. Ummul Masakin ni maknanya orang yang amat kasih kepada orang-orang miskin. Dia banyak beri bantuan, dia banyak bagi makanan, dia banyak tolong orang-orang miskin, orang-orang susah, sampai dia digelar dengan Ummul Masakin. Ini gelaran yang baik yang berlaku kepada Zainab binti Khuzaimah. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Syawal tahun ketiga Hijrah, kaum musyrikin Quraisy ingin menuntut bela dan membalas dendam terhadap kekalahan dalam perang Badar Al-Kubra, lalu membuat persiapan untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Tentera Quraisy bergerak sehingga sampai di tengah-tengah sebuah lembah menghala ke Uhud. Ini dia maknanya bagaimana mereka kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijrah Ramadan. Mereka sedih hampir sebulan, 2 bulan. Mereka buat perancangan nak balas balik. Jadi nak menggerakkan satu tentera, nak mengumpulkan tenaga, emosi, semangat balik ni, dan urusan tu mengambil masa hampir setahun. Setahun lebih sikit. Setahun. Jadi bila dah mereka dapat setahun ni, mereka pun berkira-kira nak pergi ke kota Madinah. Jumlah tentera musyrikin seramai 3,000 pejuang. 3,000 orang. Maknanya 3 kali ganda. Perang Badar 1,000, perang ni 3,000. Makin tambah. Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai. 700. Ada lekat hak kaya-kaya, dia boleh beli baju perisai. 200 pahlawan berkuda. 200 ekor kuda lah, sebab naik kuda. Bersama mereka juga 17 wanita. Ada juga termasuk Hindum binti Utbah, isteri Abu Sufyan, yang mengepalainya Abu Sufyan. Jadi isteri dia Hindum pergi juga. Hindum pergi kenapa? Kerana dia ni isteri kepada Abu Sufyan. Kerana dia juga geram nak balas dendam. Kerana ayahnya Utbah telah meninggal dunia. Kerana pak saudaranya juga meninggal dunia, Syaibah. Termasuk juga anak abangnya Rabi'ah juga meninggal dunia. Jadi berlawan masa tu 2 beradik, 1 anak. Lawan masa sorang-sorang dengan Sayyidina Ali, dengan Abu Ubaidah Al-Haris, dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila mati 3-3 ni, kawan ni pun rasalah tak puas hati. Ayah aku mati, pak saudara aku mati, abang aku mati atau adik aku mati. Jadi nak balas dendam. Dia juga pergi dalam peperangan tersebut.
Kemudian Syawal tahun ketiga Hijrah, perkara ini diketahui oleh Rasulullah SAW melalui berita yang disampaikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu baginda SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Rasulullah SAW mengambil pendapat sebahagian sahabat, iaitu berperang di luar Madinah. Kita baca sejarah Abbas ni adalah pak saudara Nabi. Tapi umur dia bukan tua, muda juga lah. Bukan tua sangat tak. Jadi Abbas ni dalam perang Badar, dia pergi perang. Dia bersama puak-puak kafir, puak-puak musyrikin. Tapi Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, Abbas jangan bunuh. Pakai tawang je. Ada seorang cakap kasar, dia kata, Abbas ni walau macam mana, kalau aku temu aku bunuh. Nabi diam. Yalah, masa tu temperature tengah semangat, tengah nak perang ni tak kira. Tapi apa yang berlaku, orang ni kata, aku amat sesal di atas ucapanku itu. Aku amat sesal. Abbas ni masa perang Badar tu, ada pandangan menyatakan ketika mana dia sudah berada di satu tempat tu, maka ada dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenali dia, pakai takat gitu je. Maknanya dia selamat, tapi dia jadi tawanan perang. Abbas selamat, dia jadi tawanan perang. Dan dia punya baik dengan Nabi. Abbas ni, dia baik dengan Nabi SAW. Memang anak dia sendiri, Abdullah bin Abbas, Nabi doakan. Jadi kita boleh anggap Abbas ni, walaupun bayar tebusan dan pergi balik ke Mekah, dia juga cukup faham hatinya, dia bersama Rasulullah SAW. Walaupun dia masuk Islam kediam sedikit. Dan dia yang bocorkan rahsia kedatangan cita-cita orang-orang kafir Quraisy nak serang Nabi. Bila ini berlaku, Nabi buat persiapan. Peri pentingnya maklumat. Dalam peperangan, maklumat adalah segala-galanya. Kerana dengan maklumat itulah boleh membina strategi, boleh membina perancangan. Dalam kita tengok sekecil-kecil peperangan Badar dulu pun, maklumat amat dikehendaki. Termasuklah perang lain pun, maklumat adalah perkara utama. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenyataan-kenyataan tu, orang-orang yang pandai dalam ilmu peperangan, dia akan dedahkan, orang panggil, kalau bagi tahu tu, royak habis tak habis je. Dia ada buah-buah di sipang, dia bagi tahu, tapi dia bagi tahu tu, contoh kita dapat menawang beberapa pihak musuh. Jadi orang pun tertanya, siapa je? Tiba-tiba general, tiba-tiba orang besar ni, orang besar tu, orang bergiang, kawan yang jadi tawanan. Dia bukan cara bijak, memang smart cara mereka ni. Baik, inilah peranan Al-Abbas bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Dan Abbas ni bila wafatnya Nabi SAW, zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, dia masih hidup, berlaku kemarau panjang. Sayyidina Umar ajak orang semayang, berdoa, semayang istisqa, doa. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya kami pada zaman Nabi SAW, bila berlaku kemarau, kami minta doa dengan Rasulullah SAW, syafaatnya, kelebihannya, kemuliaannya. Sekarang Rasulullah sudah tak ada, yang adanya bapa saudara Rasulullah SAW, maka kita minta doa dengan bapa saudara Nabi, minta dengan Allah melalui, sebab dia hidup lagi masa tu, bukan dia mati dah, hidup lagi. Maka Umar kata, ya Abbas, doalah untuk kami. Sayyidina Abbas pun angkat tangan, sahabat-sahabat lain pun doa, aminkan, Allah turun hujan. Itu barakah
Abbas ibn Abdul Muttalib mustajab doa di samping sahabat-sahabat lain lah. Mereka tu ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang dekat dengan Allah semua. Syawal tahun ketiga Hijrah, pada hari Jumaat selepas salat Jumaat, Rasulullah SAW bersama kira-kira 1000 orang termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda berangkat keluar Madinah. Tentera Islam 2 orang je berkuda. Tentera kafir Quraisy seberamai 200 pahlawan berkuda. Tentera Islam 100 orang sahaja berbaju perisai. Tentera Quraisy kita tengok mereka ini 700 orang berbaju perisai. Jauh kelengkapan, cukup mewah mereka daripada dulu lagi sampailah mutaakhir seperti ini. Jadi Rasulullah SAW berangkat untuk pergi berperang, lalu mereka singgah di Ajimmah Asy-Syaikhan untuk pemeriksaan pasukan. Kemudian mereka bermalam di situ. Sebelum terbit fajar, Rasulullah dan pasukannya meneruskan perjalanan. Apabila sampai di Syaud, baginda mendirikan salat subuh. Tempat ini begitu hampir dengan lokasi musuh sehingga baginda dapat melihat mereka, dan musuh juga dapat melihat pasukan Islam. Di kawasan inilah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang munafik menarik diri. Oleh itu bilangan hanya tinggal 700 orang. Tengah perang, dekat nak perang, sebelum perang, kalau tarik diri payahlah, dia moral akan jatuh. Kalau kita baca dalam perang Badar dulu, ada lebih 300 orang lebih tarik diri daripada pihak musyrikin. Itu pun moral pun jatuh dah, walaupun mereka tetap ramai sampai ke 900 lebih hingga ke 1000 lebih sikit. Tapi itulah realiti. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tarik diri? Pertama, sebelum berlaku perang, Nabi SAW telah buat apa nama ni, yang dipanggil sebagai kita kata mesyuarat. Sebab sebelum perang biasanya ada mesyuarat. Mesyuaratnya ialah musuh nak datang, kita nak perang kat mana, bagaimana bentuk peperangan kita. Maka di situ ada 2 pandangan. Satu pandangan orang-orang tua. Orang tua ni, antara hak tua tu Abdullah bin Ubay bin Salul lah, dan beberapa lagi berpendapat kita buat pesan lain sikit ya Rasulullah. Macam mana kita duduk atas rumah-rumah kita, mereka datang, kita panah, kita kupu, kita panah, dan kita baling batu kita ni. Jawab kumpulan yang kedua, yang muda, yang bersemangat, tak boleh kita buat macam tu. Jadi kita buat macam mana? Hak muda kata kita pergi perang lah. Kita ni kena pergi perang, kena lawan betul-betul, tak boleh main-main gini ni, tak kemah, lawan betul. Jadi Nabi tengok mana lebih ramai. Hak nak pergi perang tu ramai, hak tua-tua ni tak ramai. Jadi dari segi suasana seperti itu, meraihkan hak banyak tu lebih sesuai. Maka Nabi pilih kita pergi perang. Kat mana? Kat Uhud. Di situ. Sebab dia masuk, kalau kiranya daripada Kubak, daripada Nung, janji dah situ, kot tu mungkin masa tu jalan nak pergi ke Madinah tu, lalu kot tu juga sebahagiannya cara. Jadi Nabi duk tunggu situ. Bila dalam keadaan macam ini, sebelum nak pergi tu, mereka duk bincang pula, macam mana ni gini, macam mana ni gini. Orang panggil dalam keputusan, jangan bincang tak habis. Sudah buat keputusan, itulah yang dipegang. Jangan keputusan dibuat 2 kali. Dalam mesyuarat lain,
Bila keluar tu, lain pula. Ini sosek ni memang tak betul. Jadi duk bincang balik ni, bagi tahu kat Rasulullah, kalau kita tukar balik macam mana? Kita bakal tahan dalam ni lah. Nabi kata, innan nabi iza labisa la'mata lam yarji'. Nabi ni perangai dia, maksudnya para nabi ke siapa dia, bila dah pakai baju besi dia tak akan pulang. Maknanya dia tidak akan goyah dengan pemikiran kedua, ketiga. Tak, kita telah buat satu keputusan, standnya beginilah keputusan. Nak bincang, lepas tu tengok ketegasan. Dan kalau kita baca sejarah, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang ulama dan seorang pemimpin yang hebat, dia juga punya ketegasan pemikiran, tegahnya cukup luar biasa. Dia buat keputusan yang luar biasa. Ada orang protes, biasa orang tua-tua lah. Masa itulah tak puas hati, marah dia, sebab mengganggu menuju ke Constantinople yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dia tak berubah, dia tetap. Itu apa yang dapat kita ambil dalam peristiwa seperti ini. Kemudian kita juga kena sedar, dalam peristiwa seperti ini adanya golongan-golongan yang lemah iman, golongan-golongan munafik. Munafik ini akan timbul bila dalam situasi umat Islam lemah atau umat Islam dalam tekanan. Masa itulah munafik akan timbul. Tapi bila Islam kuat, mereka akan tenggelam. Mereka tak berani. Sama dengan Yahudi yang kita baca baru ni. Bani Qainuqa dengan Bani Nadir yang telah kita bahaskan. Jadi ini pun sama. Bila ini berlaku, maka nampaklah tembelangnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ketahui macam itu, maka perkara itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berita yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu baginda bermesyuarat dengan para sahabat Rasulullah SAW, mengambil pendapat sebahagian sahabat, iaitu berperang di luar Madinah. Sebenarnya ini cara yang terbaik, kecuali dalam situasi tertentu. Syawal tahun ketiga Hijrah, macam saya sebut tadi, hari Jumaat selepas salat Jumaat, Rasulullah SAW bersama kira-kira 1000 orang Islam, termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda, berangkat keluar Madinah. 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Orang kita sini raya tak ada habis lagi. Tengok dalam sejarah Islam tu. Tentera Islam berkhemah di celah antara 2 bukit, di mana Bukit Uhud berada di belakang mereka dan Bukit Ar-Rumah, dipanggil Jabal Rumah, di bahagian Ar-Rumah di bahagian kiri, dan bandar Madinah di hadapan mereka. Jadi mereka menghadap, mereka membelakangi Gunung Uhud, depan mereka, tepi mereka ada Bukit Ar-Rumah. Musuh datang, atas bukit ada orang, boleh lawanlah dengan mereka. Depan mereka tu kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempatkan seramai 50 orang pemanah di atas Bukit Ar-Rumah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair ataupun bin Jabir Al-Ansari. Abdullah dengan anaknya Jabir, dua-dua tu sahabat Nabi, duduk di atas bukit tersebut. Ini yang berlaku. Kemudian dia kata, suasana orang musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ketika itu. Apa Rasulullah buat masa itu? Rasulullah SAW telah berpesan kepada pasukan pemanah, jika kamu melihat kami beroleh kemenangan, jangan sesekali turun kepada kami
Dan jika kamu melihat kami dibunuh pun, jangan cuba turun untuk menolong kami. Jangan tinggalkan tempat kamu itu, sekalipun kamu melihat tentera Islam dipatuk dimakan mayatnya oleh burung-burung. Baginda juga mengarahkan mereka supaya memanah ke arah pasukan tentera berkuda musyrikin bagi menyekat kemarahan mereka. Daripada sini tuan-tuan, kita katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah strategis, bijak. Militer pun tak boleh buat macam tu. Dia punya catur tu, kalau kiranya dalam bahasa orang main, kalau main bola ke, orang kata dia menguasai permainan. Dia tak ramai, dia hanya 700 orang lawan 3,000 orang. Hak yang berkuda sahaja mereka pun 200 orang. Kita dua ekor je kuda, tak ramai, tak banyak kuda kita. Dia atur tu memenangkan tentera Islam. Sebab itu Nabi dia bagi tahu, hang kena jaga tempat ni. Menang kalah jangan tinggal. Bukit tu tak besar, rendah je, tapi sedang molek lah. Panuh siapa tu? Kalau Bukit Uhud kan tinggi tu, pucuk tu panuh setakat tu je, tak ada. Bijak dia buat. Dan bila tempat tu tinggi, dia akan nampak keseluruhan. Sebelah ni nampak, sebelah tu nampak, sebelah ni nampak. Jadi kalau pusing tu, hak mari tu dia boleh panuh. Sini boleh panuh, sini boleh panuh, belakang ni. Dah mereka 50 orang. Siapa di kan kita pernah pergi ke Mekah, sampai ke Madinah dan pernah naik bukit tu. Bukit tu boleh naik, Bukit Uhud tak boleh. Minum air 4 botol pun letih gini Gunung Uhud tu. Tapi Bukit Pemanah boleh, dah ramai sangat. Saya rasa bukit yang paling ramai orang naik, saya rasa bukan Gunung Kinabalu, bukit tu lah. Saya rasa lah, sebab memang orang suka naik situ. Laki naik, perempuan naik, budak naik, orang tua naik, suka bukit tu sebab dia tak tinggi sangat. Naik. Jadi di Bukit Pemanah tu Nabi SAW sudah tempat dah. Tu bahasa Nabi. Sebab itu kita tengok, bila Nabi kata ni mesti ada makna. Cuma Nabi tak kata mung jangan tinggal bukit ni, kalau kamu tinggal bukit ni kamu kalah. Kalau kamu tinggal bukit ni nanti kamu susah. Nabi tak cakap macam tu. Nabi tak cakap pun macam tu. Nabi tetap cakap jangan tinggal bukit ni, walau apa pun. Itu penting. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dalam hidup kita, kalau kita temu hadis Nabi, hadis tu sahih, hadis tu betul, bukan bohong-bohong, bukan tipu-tipu, betul. Kalau kita beramal dengan hadis Nabi tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita kebaikan. Percayalah, Allah akan bagi kebaikan pada kita. Allah akan bagi pertolongan pada kita. Apa yang kita tak sangka akan berlaku, insya-Allah baik. Sebab ialah Nabi, petunjuk. Petunjuk ni orang tak nampak, melainkan selepas berlaku. Allah, betul sungguh. Nabi kata jangan tinggal, jangan tinggal. Tapi apakan daya, kita kadang-kadang terlupa. Kemudian kepimpinan umum di pihak musyrikin dipegang oleh Abu Sufyan, Sakhar ibn Harb yang berpusat di tengah-tengah pasukan tenteranya. Pasukan Khalid Al-Walid yang ketika itu masih musyrik di sebelah kanan. Di sebelah kiri pula ialah pasukan Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Ikrimah ni akhirnya mati syahid, dia masuk Islam. Pasukan pejalan kaki diketuai oleh Safwan bin Umayyah, sementara pasukan pemanah diketuai oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bendera perang diserahkan kepada sekumpulan Bani Abdul Dar. Ni puak-puak daripada musyrikin Mekah. Dia ada panji, bawa bendera. Pada saat hampir bermulanya peperangan di pihak Quraisy pula juga,
menimbulkan pecah belah di kalangan barisan tentera Islam. Abu Sufyan menghantar utusannya kepada orang Ansar dan berteriak kepada mereka, biarkan perhitungan kami dengan adik-beradik kami, anak beranak kami akan membiarkan kamu kerana kami tidak ada apa-apa urusan untuk memerangi kamu. Ini kalau nak mari jalan selamat, tinggal biar Rasulullah dengan orang Muhajirin sahaja. Orang Ansar menolak keras tawaran itu dan membalasnya dengan kata-kata yang pedas. Ini dia. Wanita-wanita Quraisy pula yang diketuai oleh Hindum binti Utbah memukul gendang-gendang. Bawa gendang. Gendang-gendang peperangan dan meniupkan semangat kepada orang-orang Quraisy. Antara kata-kata Hindum, dia kata, waiha bani abdiddar, waiha humatal adbar, darban bikulli battar, in tukbilu nu'anik wa in tudbiru nufarik. Lebih kurang, ayuhlah bani abdiddar, mara, ayuh pengawal barisan belakang, libaskan pedang yang tajam yang menjadi milik kamu itu dengan sekuat-kuatnya. Kalau kamu mara, kami peluk cium kamu. Kalau kamu berunduk, kami akan berpisah dengan kamu. Orang perempuan pula kata, dengan sisi lengang comelnya, dengan semangatnya, capa pula bukan Islam masa tu pokok ni. Tapi akhirnya Hindu masuk Islam. Abu Sufyan pun masuk Islam. Jadi bila dah sebut macam tu, mereka juga ada mengatakan, jika kamu berlawan dengan gagah berani, kami akan menyambut kalian dan membentangkan permaidani menyambut kalian. Namun jika engkau tinggalkan medan ini, tidaklah kami akan menyayangi lagi kalian, malah memulaukan semua di kalangan kamu. Ini yang disebut dalam kitab Sirah An-Nabawiyah oleh Ibn Hisham dan juga Tarikh Ar-Rasul wal Muluk. Tuan-tuan, ini mukaddimah kepada peperangan sampai tahap tu. Ada beberapa perkara kita tengok di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kawasan Uhud sebagai satu sejarah yang luar biasa. Dan Uhud ni satu-satunya gunung yang disebut dengan perkataan mahabbah, kasih sayang. Nabi pernah naik atas gunung Uhud, bukit Uhud. Nabi kata, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah bukit atau gunung yang dia cintakan kami dan kami cintakannya. Uhud ini adalah gugusan beberapa gunung-gunung yang bersatu. Jadi dia ni deretan panjang gunung. Di Mekah, di Madinah ni ada lagi dipanggil Air dan Saur yang dianggap sebagai kawasan tanah haram Madinah, di Madinah. Tapi istimewanya gunung Uhud ini gunung yang cukup hebat. Nabi SAW pernah naik atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Osman, bersama dengan Umar. Tiba-tiba gunung tu bergoncang. Nabi kata, usbu ya Uhud, sabitkanlah kamu wahai Uhud, kerana atas kamu ada Nabi, ada Siddiq, ada dua yang syahid. Benar, Sayyidina Umar mati syahid, Sayyidina Osman juga mati syahid. Jadi tempat itu memang tempat yang bersejarah, yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syawal tahun ketiga Hijrah, pusingan pertama, tentera Islam menang sehingga pasukan pemanah turun daripada tempat memanah. Menang. Kalau sebab Islam ni dijaga betul, tu kata kalau ikut betul menang. Peperangan berlangsung dengan amat hebat antara dua pasukan tersebut. Tentera Islam menguasai medan tempur di segenap lokasi. Meskipun beberapa pahlawannya telah gugur syahid seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, semangat juang yang ditunjukkan oleh tentera Islam meskipun dalam jumlah yang sedikit berjaya meruntuhkan semangat jaguh-jaguh tentera musyrikin,
barisan pertahanan mereka mula berkecamuk di kiri kanan, hadapan dan belakang. Keadaan tidak ubah seperti 3,000 orang tentera musyrikin menghadapi 3,000 tentera Islam, bukannya ratusan orang sahaja. Tentera-tentera Islam dengan gagahnya mempamerkan keberanian dan keyakinan yang tinggi. Setelah pihak Quraisy berusaha dengan bertunggus-lumus mengekang kemarahan serangan tentera Islam, akhirnya mereka mula merasakan ketidakupayaan dan kegagalan pada pihak mereka. Lalu mereka pun berundur dan melarikan diri. Akhirnya tentera Islam yang kecil bilangan itu berjaya sekali lagi mencipta kemenangan besar di atas tentera Mekah, dengan kemenangan yang tidak kurang hebatnya daripada kemenangan yang diperolehi dalam perang Badar. Namun malang sekali apabila sebahagian besar anggota pasukan pemanah telah melakukan kesilapan besar yang mengubah sama sekali situasi peperangan, dan ia hampir menjadi sebab kepada pembunuhan Rasulullah SAW. Walaupun perintah yang tegas telah dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, namun apabila pasukan pemanah itu melihat tentera Islam yang lain sibuk mengauk harta rampasan dari pihak musuh, mereka terpengaruh dengan kecintaan dunia. Lalu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, harta rampasan, teman-temanmu telah tampil ke sana, apa lagi yang kamu tunggu? Ketua pasukan pemanah iaitu Abdullah bin Jubair lalu memperingatkan mereka tentang arahan Rasulullah SAW. Namun sebahagian besar turun dari bukit itu dan menyertai pasukan tentera Islam yang sedang mengumpul harta rampasan. Dengan itu terdedahlah benteng pertahanan belakang tentera Islam. Anggota pemanah yang tinggal hanya Abdullah bin Jubair bersama 9 orang anggota lagi. Daripada 50 tinggal 10 orang. 10 dengan 50 jauh tuan-tuan. Kemudian ketika itulah, bila dah jadi macam ini, mereka tak ingat lagi peringatan Abdullah. Lalu 40 orang pasukan pemanah benteng pertahanan belakang tentera Islam ini juga turun. Anggota pemanah yang tinggal hanyalah Abdullah bersama dengan 9 orang lagi. Mereka inilah yang terus menunggu di atas bukit. Mereka bertekad untuk bertahan di situ, melainkan setelah dibenarkan turun atau mereka terkorban. Kemudian 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an meninggal dunia dan syahid pada pertempuran pertama kerana dilontar lembing. Dia ada 2 pusingan, hak pertama lagi kena dah. Pembunuh Hamzah radhiyallahu an bernama Wahsy bin Harb menceritakan sendiri mengenai pembunuhan tersebut selepas keislamannya. Dia masuk Islam, Wahsy. Wahsy ni orang kulit hitam. Dia berkata, dahulu aku ialah seorang hamba abdi kepada Jubair bin Mut'im. Bapa saudara Jubair iaitu Sa'imah Ta'imah ibn Adi telah terkorban dalam perang Badar. Apabila ramai orang Quraisy bersiap menuju ke medan Uhud, Jubair berkata kepadaku, kalau engkau berjaya membunuh Hamzah bapa saudara Muhammad sebagai pembalasan terhadap bapa saudaraku, maka engkau akan aku merdekakan. Lalu aku pun keluar bersama mereka. Aku ialah seorang lelaki Habsyah yang mahir melontar lembing dan jarang sekali sasaranku tidak mengena. Maka apabila kedua-dua pihak bertembung, aku pun keluar mencari Hamzah dan mengintipnya. Kemudian aku melihat Hamzah berada di gelanggang, persis seekor unta yang perkasa, merempuh dan mengucak-kacirkan barisan musuhnya, sehingga tak ada seorang pun yang berjaya menghalangnya. Demi Allah, aku telah benar-benar bersedia untuk membunuhnya. Aku berlindung di sebalik sepohong pokok atau seketul batu dengan harapan dia akan hampir ke arahku. Tiba-tiba Siba ibn Abdul Uzza mendahuliku sampai kepada Hamzah. Apabila Hamzah melihatnya, beliau berkata, ayuh kemari, wahai anak perempuan pemotong daging Faraj ibn Siba
ialah seorang mudim wanita. Dia seorang mudim wanita. Lalu Hamzah memukulnya dengan satu pukulan bagaikan hendak menghancurkan kepalanya. Wahsy berkata lagi, aku bersedia untuk melentakkan lembingku sehingga apabila aku yakin benar sasarannya, aku pun terus melantarkannya ke arah Hamzah. Lantaranku tepat mengenai perutnya sehingga tali perutnya keluar terburai antara dua kakinya. Kemudian Hamzah berusaha menghampiriku, tetapi beliau sudah tidak berdaya lagi. Lalu aku pun membiarkannya dalam keadaan begitu sehingga beliau mati. Setelah beliau mati, aku datang kepadanya lalu mengambil semula lembingku. Kemudian aku berpatah balik ke markas. Di situ aku duduk tanpa berperang kerana aku tidak mempunyai tujuan lain. Aku membunuh Hamzah hanya kerana aku ingin dimerdekakan. Apabila aku sampai ke Mekah, aku dimerdekakan. Hamzah radhiyallahu an disebut sebagai penghulu bagi para syuhada. Hal ini sebagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidu syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib, penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Hakim Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari berkata sabit. Hadis ini sahih seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang Sahih At-Taghrib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah sebahagian daripada kisah Khalid Al-Walid, kisah yang disampaikan berkenaan dengan peperangan Uhud. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bincang hadis yang ke-6. Halal dan haram itu jelas. Daripada Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Nu'man adalah sahabat Nabi dan ayahnya juga sahabat Nabi, iaitu Bashir. Dan dikatakan bahawa Nu'man bin Bashir ini dikunyahkan dengan nama Abu Abdillah, dan dikatakan bahawa ayahnya amat sayang kepada Nu'man. Dengan sebab itu dia bagi banyak harta dia kepada Nu'man, menyebabkan ibunya suruh bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi tanya kepada Bashir, ya Bashir, adakah hal sawaitum baina auladikum, adakah kamu samakan di antara anak kamu? Kata dia tak. Nabi kata, inni la ashhadu ala jaur, aku tak akan menjadi saksi dalam kezaliman, supaya berlaku sama adil, sama rata dengan anak-anak semuanya. Hadis ini menyebut innal halal bayyinun wa innal harama bayyin. Halal tu nyata, jual beli halal. Haram tu nyata, riba tu haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara kedua-duanya itu banyak perkara yang menjadi kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai orang tak tahu. Jadi di sini kita tengok banyak sangat kesamaran. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang selamatkan diri dia daripada sebarang syubhat, dia telah memelihara dirinya, agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi. Orang yang terjatuh dalam perkara syubhat samalah seperti terjatuh dalam tempat haram.
untuk gembala yang mengembala sekitar perkara yang haram, tempat larangan, dibimbangi kokok termasuk. Kadang-kadang orang yang selalu main lembu, main kambing, dia merumpuk kambing, lembu makan, tiba-tiba ada pagar. Dalam pagar tu rumput lagi panjang, jadi geram nak masuk. Kadang-kadang terlepas agak kambing masuk, lembu masuk, kadang-kadang dengan dia pun masuk. Makan, tarik balik kemudian. Yang ini tak boleh. Jadi disitulah disebut tentang masalah syubhah. Seolah-olahnya haram, halal. Halal, haram, ni ada syubhah. Tapi di sini dia ada dua bahasa. Bahasa yang pertama dia panggil mushtabihat. Bahasa yang kedua dia panggil syubuhat. Apa beza antara mushtabihat dengan syubuhat? Mushtabihat ni sebahagian ulama menafsirkan benda tu kita tak nampak beza sangat, terlalu sedikit, kecil, suka untuk beza. Bukan tengok segini halal, tengok segini haram. Ni banyak sangat perkara umum-umum, mushtabihat. Tapi yang kedua syubhat. Syubhat ni kita ambil pukul kata, bila apa ni syubhat, terus tolak syubhat. Jadi cara sebaiknya kita tak perlulah nak teliti dulu hak ni okey ke tak okey, hak ni kata okey, hak ni kata tak. Tapi kita kata bila syubhat kita tinggal terus. Sebagaimana kaedah dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mu tinggal apa yang ragu kepada apa yang tak ragu. Jadi tu cara lebih selamat. Ini samalah banyak sangat. Zaman sekarang ni banyak sangat syubhat. Dia buat satu peraturan ataupun satu cara transaksi, tengok dari segi macam jual beli betul. Tengok dari segi lain ada unsur gharar, ada unsur penipuan, ada unsur riba, ada unsur sebagainya. Kita tak nampak. Tapi cara tu masih lagi dia anggap sebagai syubhat ataupun mushtabihat. Kalau tinggal jauh lebih selamat. Ala wa inna limalikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Setiap raja tu dia ada kawasan larangan, bagi Allah pun adanya, iaitu apa-apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah pada tubuh manusia itu ada segumpal darah, kalau baik maka baik seluruh anggotanya, jika rosak maka rosak seluruh anggotanya. Itulah hati. Apa makna hati nurani? Apa makna hati yang Allah Subhanahu wa taala sebut yang boleh masuk padanya apa yang dinamakan kebaikan, keburukan, yang mengubah. Bukan hati yang kita bedah ni, bukan. Hati yang menerima taufik hidayah daripada Allah. Hati-hati macam inilah yang memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, hikmah ataupun kita kata hadis ni nak mengajar kepada kita beberapa perkara. Buatlah yang halal seupaya mungkin. Yang halal buat, jangan tak buat. Yang haram tinggalkan seupaya mungkin. Kerana bila kita tinggal yang haram, baik apa benda, terutamanya makan, minum, bermuamalah dan seumpamanya. Nabi sebut kullu lahmin iza nabata min haram fannaru aula bih. Setiap makanan yang muncul timbul daripada perkara yang haram, maka api neraka lebih aula dimakan. Kemudian masalah ketiga, masalah syubhah yang ramai yang tidak tahu. Mereka terpengaruh, mereka boleh. Akhirnya yang merana mereka, diri mereka sendiri. Nombor 4 seterusnya, kita tengok semua di kalangan kita ni mempunyai hati. Jadi mujahadah paling besar bagi kita, bagaimana nak membaikkan hati kita, nak jadikan hati kita hati yang benar-benar mendapat keredaan Allah. Ini adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram.
اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pengumuman. InsyaAllah pada minggu depan kita minta sahabat-sahabat datang, ajak kawan-kawan. Sekali lagi kita dengar satu maklumat terakhir berkenaan dengan isu Palestin. Dan kalau ada rezeki, bawalah duit sikit untuk kita sedekah kepada tabung Palestin secara langsung kita bagi. Itu satu. Dan yang kedua, selepas minggu depan tu kita cuti sekali. Akhir tahun tu kita cutilah sekali. Kita mula dengan tahun baru, dengan azam baru, dengan tekad baru, dan mungkin kita kemaskinikan. Dan saya bercadang insya-Allah pada tahun baru ni kita akan baca 3. Pertama kitab Garis Masa, kedua Al-Kafi, dan yang ketiganya soal jawab daripada Al-Inarah. Saya akan baca soal jawab 3 soalan yang kita telah jawab dengan sempurna untuk kita faham tentang agama dengan lebih baik. Sekadar itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput makan semua.